Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Wan yang berusaha, Encik Yusof bin Haji Harbi, Timbalan PPD Sektor Perancangan, yang dihormati Encik Raini bin PE, Penghulu Kampung Penan Muslim Batu 10, yang saya muliakan juga Encik Abu Amin bin Rosli, Timbalan Pengerusi Masjid Darul Falah Kampung Penan Muslim Batu 10. Seterusnya Tuan Haji Azharishah Osman bin Sazali, Imam 1 Masjid Darul Falah Kampung Penan Muslim Batu 10. Tuan Haji Sahari bin Man, Pengarah Mesville Sendian Berhad. Tuan Haji Daud bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Mesville Sendian Berhad. Encik Abdul Rahman bin Haji Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran SK Sungai Tisang. Seterusnya Encik Arwan bin Kajim yang Dipertua PIBG SK Sungai Tisang. Juga yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, dan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya tadi bila naik duduk meja ni, terkejut saya. Mikrofon macam Gegar Vaganza. Macam nak karaoke punya mikrofon, kan? Ada satu masjid saya pergi, dia punya tu sebiji macam Gegar Vaganza. Dia siap ada dia punya sarung sekali. Jadi ini kalau salah pegang ni jadi karaoke kita malam ni. Jadi jangan pegang lah ya. Tengok saja sudahlah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah dan barakah ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah izinkan kita untuk duduk dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu. Sebab ada orang, sahabat kita, dia dah sampai masjid. Bila nak pijak lantai masjid, seluk poket baru dia perasan phone tak bawa. Rupanya dia pun balik ke rumah. Kita tanya dia, sanggup kau balik Din? Mana tak sanggup, phone aku tak ada password. Itu kalau bini cek, mampus aku tu. Jadi tak datanglah, balik rumah. Tapi Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dan Allah izinkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Ini masjid ketiga saya berkuliah di Bintulu, Sarawak. Yang pertama Masjid Taqwa, yang kedua Surau Darussyakirin subuh tadi. Ini yang ketiga Masjid Darul Falah. Topik pertama saya bawa malam pertama saya sampai di sini tentang cinta Rasul. Subuh tadi syafaat Rasul. Sekarang saya nak ceritakan tentang menjadi sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang sahabat, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab ni orang lelaki. Sebab kalau orang kita kebanyakan, kalau nama hujungnya Rabi'ah, Pe'ah, kita akan anggap itu orang perempuan. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab ni orang lelaki. Dia datang ke rumah Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Sampailah satu saat Nabi panggil Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, ke sini kamu. Aku tengok kamu ni Rabi'ah dah banyak tolong aku dah, berkhidmat kepada aku. Lalu kata Nabi SAW, cuba engkau minta apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah. Lalu kata Rabi'ah, ya Rasulullah, saya ni tak nak minta banyak sangat. Sahabat Nabi ni bila Nabi bagi tawaran, nak minta segan. Tapi kalau tak minta, rugi. Sebab tawaran dari Nabi. Jadi kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku tak nak minta banyak sangat. Cuma aku ingin sangat menjadi sahabatmu di syurga kelak. Tapi kalau kita kaji permintaan Rabi'ah, walaupun
minta satu, kalau kita kaji dan teliti, manfaatnya banyak. Yang pertama, kalau kita lihat, bila Rabi'ah nak jadi sahabat Nabi di syurga, yang pertama, automatically masuk syurga, betul? Yang kedua, bila jadi sahabat Nabi di syurga, duduk syurga paling tinggi. Sebab syurga dia banyak tingkatan. Jadi walaupun minta macam satu bunyinya, tapi sebenarnya dua manfaat yang Rabi'ah dapat. Pertama, masuk syurga. Yang kedua, duduk pula syurga paling tinggi dekat dengan Nabi. Jadi kita hari tu macam ni lah tuan-tuan. Ni dah bubar parlimen ni, kan? Esok mungkin datang YB. Datang YB, kata YB, saya sebenarnya kali pertama sampai di Masjid Darul Falah ni. Jadi saya nak buka tawaran kepada jemaah-jemaah dan penduduk-penduduk di sini, apakah yang ingin saya tunaikan. Kita pun bila dengar begitu, kita pun seronok. Kita pun tulis permintaan setiap jemaah. Sampai dekat PAYB baca, YB, bila kita kumpulkan ada 200 permintaan. YB bila balik keluar, dia baca terkejut. Dia pun bisik, ini kali pertama dan terakhir aku datang masjid ni. Lepas ni tak datang dah. 200 permintaan. Sebab itu hari ni kalau boleh, jadi macam Rabi'ah. Datang YB kata nak minta apa? Jangan minta banyak sangat. Kita minta satu, tapi manfaat dia besar. Contohnya apa Ustaz? Fikir sendiri. AJK ada kan? Contohnya ialah, YB kami nak dewan serbaguna. Minta satu je. Tapi bila YB bagi, bila ada dewan serbaguna, boleh buat program di luar. Boleh buat kenduri kahwin. Boleh buat futsal untuk anak muda. Boleh buat tarawih di luar. Minta satu je dewan serbaguna. Tapi banyak manfaat yang kita akan dapat. Macam adik-adik kita, dek. Adik kita kadang-kadang bila keluar dengan ayah, minta mainan macam-macam. Nampak itu, nak itu. Nampak ini, nak ini. Macam-macam. Ayah kita pening lah. Satu cukup. Jadi kalau nak bijak adik, minta ayah, tak nak mainan. Ayah kata lega sebaik kau tak nak mainan. Habis kau nak apa? Nak RM100. Bila dapat RM100, boleh beli itu RM10. Mainan ni RM10. Mainan tu RM10. Macam-macam mainan kita dapat. Ustaz pergi ajar anak saya. Kenapa? Minta lepas ni duit dengan saya. Pandai kan? Sebab itu hari ni jadi macam Rabi'ah. Kata Rabi'ah, aku nak jadi sahabat kamu di syurga ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, kalau kamu nak jadi sahabat aku di syurga, boleh. Apakah yang perlu kamu buat? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nombor hadis 489. Nabi kata kalau kamu nak jadi sahabat aku di syurga, boleh. Bagaimana? Hendaklah kamu tolong diri kamu dahulu bikasratis sujud, dengan banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ulama, datang ulama memberikan pencerahan kepada kita. Banyakkan sujud di sini ialah banyakkan solat. Macam kita hari ni kalau tengok orang yang solat ramai tuan-tuan, yang berjemaah tak ramai. Jadi kalau boleh kita hiasi dengan solat berjemaah. Macam kita buat malam ni kan, datang ramai-ramai, subhanallah, baru seronok. Ataupun kalau contoh, ini mungkin hari cuti. Kalau tak hari cuti, masing-masing duk kerja, suami dan isteri, maka kalau tak ada masa nak ke masjid, solat berjemaah bersama dengan isteri ataupun suami di rumah. Solat. Kalau boleh, suami imam. Dan memang suami kena imam. Takkan kita nak hulur kat bini kita pula. Yang imam pula yang tak pernah dengar suara. Imam yang abang lah apa? Yalah sayang Darul Quran. Abang Darul Falah ya. Sayanglah imam. Mana boleh kita sebagai suami. Sebab itu hari ni kalau boleh, kita yang kena mengimamkan. Kadang-kadang bini kita, orang rumah ni dia komplain, Ustaz, saya bukan tak nak berjemaah dengan suami saya Ustaz. Suami saya ni bacaannya sama Ustaz. Saya dah kahwin dengan dia 30 tahun. Bacaan dia sama. Dah boleh agak dah. Kalau maghrib tu, rakaat pertama, kalau tak qul Allah, An-Nas. Dua tu je. Cuba Ustaz datang rumah kami, solat dengan suami saya. Okey, saya datang. Bila datang, Allahu Akbar, Dallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tunggu, mesti Allah. Qul huwallahu. Dah kata dah. Sebab apa? Dah boleh agak dah. Bacaan sama setiap hari. Sebab itu hari ni orang lelaki dia risau jadi imam sebab bacaan dia takut tak lepas. Kadang-kadang bila datang mertua ke rumah dia, ayah mertua kata, "Man, kau imam lah. Ayah dah tua, dah uzur dah, tak larat kau imam." Jadi suami kita bila belakang orang tua, dia debak. Tu yang kadang-kadang tabat yada pun tak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi. Tabat yada abi. Abi Lahab ke Abi Jahal ya? Tertukar. Tabat yada Abi Jahal wa tab. Terkejut orang tua. Bukan Abi Jahal, Abi Lahab. Debak. Sebab itu hari ni tips saya bagi, macam mana kalau kita tak nak debak. Kalau kita baca surah biasa tuan-tuan, kuliah, orang tua boleh tegur. Qul Allah, budak-budak boleh tegur. Tuan-tuan baca surah pertengahan, Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu kalau tuan-tuan tak ingat pun, tuan-tuan tukar ayat lain, orang puji. Ustaz tahu mana? Saya pernah buat. Saya naik jadi imam tarawih, kita baca surah tengah-tengah, kita tak ingat ayat tu. Kita pun tukar ayat lain. Habis solat datang Jumaat, ingat nak tegur. Ustaz, kita debar lah. Kenapa? Tahniah Ustaz, sedap suara Ustaz. Padahal dia tak tahu aku dah tukar 2-3 ayat dalam satu rakaat. Sebab apa? Dia pun nak tak tahu. Tapi kalau kita duk baca Qul huwallahu ahad, Allah, 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 itu pun tak ingat. Apalah Allah, Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia pun salah tegur juga. Cakap orang dia pun salah. Sebab itu hari ini tips pengalaman saya jadi imam, kalau tak nak debar, tuan-tuan baca surah tengah-tengah. Itu confirm orang tak tegur. Macam mana tak tegur, dia pun tak mengapel. Tapi kalau kita baca surah sama tu, ya orang bosan. Saya pengalaman sebagai imam ni macam-macam tuan-tuan. Bila baca panjang, dia kata apa? Ustaz, bayar mahal pendek pendek je baca. Baik tu tok siap je tok imam. Bila baca panjang, orang komplain juga. Ustaz, tak tengok ke kami di belakang ni yang duduk ni, yang banyak duduk daripada berdiri? Saya kata, pakcik, sepatutnya yang duduklah kena baca panjang sebab duduk. Yang berdiri kena baca pendek, betul tak? Orang kita kata, Ustaz, kalau boleh baca pendek-pendek sudahlah, sian pakcik-pakcik di belakang ramai yang duduk. Masalahnya duduk tu sedapnya, kita yang letih berdiri tu. Kan? Sepatutnya gitulah. Jadi kalau boleh hari ni, banyakkan kita solat, banyakkan kita sujud. Macam kita jaga solat jemaah yang fardu, hiasi dengan solat-solat sunat. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, solat sunat tahajud, hajat dan sebagainya. Sebab orang yang banyak sujud ataupun banyak solat kepada Allah, orang inilah kata Nabi akan menjadi sahabat aku di syurga seperti Rabi'ah bin Ka'ab. Yang kedua ialah bagaimana nak jadi sahabat Nabi di syurga, tak dapat tidak menggunakan panduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, orang tu dia dah pernah buat air bandung. Tuan-tuan pernah minum air bandung? Tahu kan? Kita kalau nak buat sesuatu ataupun nak belajar sesuatu, kita kena buat dengan orang yang pernah buat. Contoh nak masuk syurga, kena tahu dan ambil ilmu dari orang yang confirm masuk syurga, iaitu Nabi. Contoh kita nak buat air bandung. Buat air bandung, sirap campur dengan susu. Tanya orang, ni Din, nak tanya sikit, aku ni minat benar air bandung tapi tak reti nak buat. Kata member kita, senang je, sirap kau campur susu, oh jadi bandung. Tapi kalau kita salah tanya orang, ni Man, macam mana nak buat bandung Man? Aku minat benar, nak beli mahal, cadang nak buat sendiri. Senang je, sirap kau campur ketum, jadilah bandung. Itu bukan bandung, itu bahlul namanya. Jadi kalau kita tanya orang yang salah, dapat panduan salah, tak dapat panduan yang betul. Jadi walaupun Nabi tak ada, dulu ada sahabat, ada Nabi yang boleh bagi teguran, panduan. Tapi sekarang sahabat dah tak ada, Nabi pun tak ada. Tapi Nabi tak zalim. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Malik,
taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana kalau kamu berpegang teguh padanya lan tadillu abada, kamu takkan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah wa sunnata nabiyhi, kitab Allah Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz, saya tengok ada orang dia baca Quran, dia berpandukan Quran, makin hari makin sesat, makin hari makin tak solat. Adakah salah Quran? Bukan. Salah kita yang memahami Quran. Macam kita guna Waze. Saya contoh nak ke sini kali pertama, contoh saya akan Waze Masjid Darul Falah, Kampung Penan Muslim, contoh. Waze akan tunjuk in 200 meters keep right, in 100 meters keep left. Jadi kalau saya tak faham bahasa Inggeris, Waze kata in 100 meters keep right, oh kona kiri, kita pun kona kiri sam. In 200 meters keep right, oh kona kiri lagi. In 100 meters keep left, oh kona kanan. Jadi bila kita tak faham bahasa Inggeris, yang kanan sepatutnya kita kanan, tapi kita ambil kiri, tengok-tengok nak ke Darul Falah, bertukar ke Darul Ihsan, sampai Selangor. Sebab apa? Salah memahami Waze. Adakah salah Waze? Tak, salah kita. Kita nak pergi Tesco, tapi sebab tak pandai guna Waze, sampai ke Giant. Kita pun menyumpah, aku nak pergi Tesco, dibawa ke Giant. Lepas ni kau jangan guna Waze. Padahal bukan salah Waze, salah kita yang memahami Quran. Dalam Quran ada satu ayat, kalau kita hanya baca terjemahan, kita tak belajar tafsiran, kita akan jadi orang yang sesat. Allah sebut dalam Quran, la yukallif la ikraha fid din. Kalau buka Quran terjemahan, dia akan tulis la, tiada, ikra, paksaan, fi, dalam, din, agama. Jadi kalau kita tengok terjemahan, Allah sebut tiada paksaan dalam agama. Jadi kalau kita tak belajar, kita pun tak solat. Datang kawan, Din, dah jarang kau datang ke masjid. Kenapa? Aku baru jumpa ayat Quran, Allah bagi tahu Allah tak paksa kita ni beribadah kepada dia. Agak-agak kau rajin, kau pergi. Agak-agak kau malas, tak payah pergi. Kau tahu mana, Din? Itulah kau. Solat je lebih. Quran kau tak nak baca. Cuba kau tengok Quran, mana ayatnya? Ni, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Lah Din, aku pun join kau lah Din, jom main dam. Tapi kalau kita belajar tafsiran, datang masjid, tanya ustaz, ustaz, ayat ni sebenarnya tentang siapa? Lalu kata ustaz, ayat ni untuk orang bukan Islam nak masuk Islam. Orang yang bukan Islam, kalau nak masuk Islam, dia kena sukarela. Tak boleh dipaksa-paksa. Tuan-tuan kenal Dr. Zakir Naik? Kenal? Kalau yang tak kenal, boleh YouTube, Google. Dr. Zakir Naik. Tapi eja betul-betul, jangan salah eja. Lain sebutnya. Yang mana faham, faham. Tak faham, lantak kau. Tulis Dr. Zakir Naik di YouTube. Kalau tuan-tuan tengok, dia bagi syarahan, yang datang syarahan dia bukan ratusan, ribuan orang datang mendengar. Bukan Islam je, tak Islam pun datang dengar. Macam saya, bagi saya malam ni dah ramai dah ni. Tapi Dr. Zakir Naik lagi ramai. Dan yang datang tu Islam dan bukan Islam. Dia pun bagilah syarahan. Chapter number 3, verses number 4. Pumpang. Kemudian ada seorang yang bukan Islam, dia minat dengan Dr. Zakir Naik punya syarahan, dia pun pergi dekat mic. Doktor, I want to be a Muslim. Saya nak jadi orang Islam. Lalu apakah soalan Dr. Zakir Naik yang pertama? The first question. Kata Dr. Zakir Naik, kalau you nak masuk Islam boleh. Tapi saya nak tanya you dulu. You nak masuk Islam atas sukarela ataupun dipaksa oleh sesiapa? Lalu kata orang yang tak Islam ni, saya nak masuk Islam kerana selepas mendengar syarahan doktor, saya rasa seronok dengan Islam. Jadi saya masuk kerana sukarela, bukan dipaksa oleh sesiapa.
Ketika itu barulah diajarkan syahadah oleh Dr. Zakir Naik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan apa? Islam ni bukan agama paksaan. Orang barat duk mainkan dekat berita dunia, orang Islam orang yang jahat, teroris, penjajah, memaksa orang pakai tudung, memaksa orang masuk Islam. Mana ada? Kalau you nak masuk Islam, kena sukarela. Kalau tak nak masuk, tak apa. Tapi kalau engkau dah Islam, kena paksa. Itu beza dia. Sebelum kau masuk Islam, tak ada paksaan. Kau nak masuk, masuklah. Tapi once kau dah masuk, kau kena paksa. Sebab itu anak kita umur 7, 10 tahun tak solat, kita kena pukul. Supaya apa? Dia solat. Itu 7 tahun. Kalau dah 70 tahun tak solat, agak-agak pukul ke terajang yang lebih sesuai. Pak Mat umur 70 tak solat-solat, nak ketendang dia ni. Dalam Islam, kalau anak kecil 7, 10 tak solat, kita kena paksa, bimbing dia solat. Sebab apa? Engkau dah Islam. Itu beza Islam dengan tak Islam. Jadi ayat tu tuju kepada orang yang bukan Islam. Menunjukkan agama kita, agama yang harmoni, damai, tenang. Jadi kalau tuan-tuan baca WhatsApp, baca berita Islam agama paksaan, jangan percaya. Islam agama yang sangat-sangat harmoni. Jadi kalau Quran kita hanya baca terjemahan, kita akan mudah jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau kita datang belajar dengan ustaz, apakah maksud tafsiran kepada terjemahan ini, kita akan dapat pemahaman yang betul. Sama juga Waze tadi. Kalau Waze kita belajar bahasa Inggeris, maka kita akan dapat pemahaman yang betul. Waze kata kanan, kau ambil kanan. Waze kata kiri, kau ambil kiri sampai destinasi. Jadi Nabi tinggalkan Quran kepada kita sebagai petunjuk, akan tetapi dia akan menjadi lari dari kebenaran jikalau kita salah memahami Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita nak menjadi sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dapat tidak berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah didatangi oleh seorang. Ada seorang dia jumpa dengan isteri kepada Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia jumpa dengan Aisyah, lalu dia tanya, "Ya ummal mu'minin, ambi'ini an khuluqi Rasulillah." Kata Sa'ad bin Hisham, "Wahai Sayyidatina Aisyah, cuba kau ceritakan sikit bagaimana akhlak Nabi." Lalu kata Aisyah, "Kanal Quran." Akhlak Nabi ialah akhlak Quran. Kalau kita lihat Quran, dia punya huruf, dia punya perkataan tak pernah berubah. Dalam Quran ada 28 huruf hijaiyah, ada 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makro'. Satu pun tak pernah berubah dulu, kini dan selamanya. Sebab apa? Mungkin ada yang tanya, "Ustaz, bahasa Arab ni Ustaz, bukankah kalau tertukar baris dia akan bertukar maksud?" Jadi Quran benda yang dah turun lama dah, zaman dulu, zaman Nabi, lama dah. Takkanlah tak ada paling kurang tertukar huruf, ba jadi sa, atas jadi bawah, takkanlah tak tertukar. Kalau kita orang yang tak beriman, tak baca Quran, kita akan mudah kata, betul juga. Bahasa kita pun kalau dah lama, kadang-kadang bertukar juga. Apatah lagi Quran, benda lama dah. Tapi kalau orang beriman, dia akan kata tak bertukar. Kenapa tak bertukar? Sebab Allah sebut dalam Quran, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga. Jadi Mat, kalau Allah yang jaga Quran, aku tak risau, takkan bertukar walaupun dah lama. Sebab yang jaga Allah, bukan kita. Sebab itu Quran walaupun dah lama turun, dia punya kalimat, dia punya huruf, dia punya makra' tidak pernah bertukar. Sebab apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini kalau boleh, kita jadi seperti Nabi. Bagaimana dengan kita menghafal Quran?
Kalau kita tengok hari ni, orang yang menghafal Quran ramai. Macam zaman saya dulu, kalau orang yang hafal Quran ni seronok. Saya dulu tuan-tuan belajar di Kelantan, sama dengan Ustaz Wan orang Kelantan. Tapi bukan belajar sekali, negeri sama. Saya belajar di Kelantan, ketika itu di Bukit Panau, Tanah Merah. Kami orang yang hafal Quran, kalau mendengar ada berita kematian, kami seronok. Sebab apa? Adat orang Kelantan, bila ada orang meninggal, dia akan panggil budak-budak tahfiz untuk baca Quran. Dalam Quran ada 30 juzuk. Satu juzuk kadang-kadang tengok orang, ada dibayar RM20, ada dibayar RM30. Jadi budak tahfiz kalau dengar kematian, dia ucap Alhamdulillah. Dengar mati ni, dengar cerita Pak Mat Tempe kampung kita meninggal. Meninggal ke Ustaz? Confirm? Confirm. Alhamdulillah. Sebab apa seronok? Yang pertama dapat duit. Yang kedua, dijamu makan oleh tuan rumah orang Kelantan. Orang Kelantan kalau masak sedap bang. Oh sedap. Jadi budak tahfiz kalau dengar kematian seronok. Lain dengan orang kampung, dengar innalillah, kami alhamdulillah. Jadi bila saya duduk di Kelantan tu, bila kita belajar dan bila kita baca Quran, adat di situ bagus. Tapi kalau kita nak bawa ke sini, kita kena tambah baik sikit. Sebab kebanyakan bila dia jemput budak tahfiz, 30 juzuk, 30 orang. Satu juzuk, satu orang. Jadi tuan rumah tak ikut serta kebanyakannya. Tuan rumah ambil gambar. Pang, pung, selfie. Jadi kalau kita nak buat, kita tukar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni Ustaz baru meninggal ayah. Ayah baru mati semalam, meninggal. Jadi cadang nak buat bacaan 30 juzuk. Kalau boleh di rumah saya Ustaz. Boleh ke? Boleh. Tapi Ustaz datangkan pelajar 29 orang sahaja. Kenapa pula? Quran 30 juzuk bang. Memanglah 30 juzuk. Tapi kalau boleh, saya nak baca 1 juzuk. Lagi 29 juzuk, bagilah budak-budak Ustaz baca. Jadi datanglah pelajar-pelajar tahfiz. Bila dia duduk, kita pun duduk sekali. Esok mak pula meninggal contoh. Mak meninggal, telefon lagi, Assalamualaikum Ustaz Wan. Dengar cerita baru buat tahfiz, betul ke? Ni cadang nak jemput lagi. Semalam ayah meninggal, hari ni mak pula meninggal. Yalah sehidup semati katanya. Jadi nak jemput lagi lah pelajar-pelajar Ustaz. Tapi Ustaz kali ni 25 orang sudahlah. Kenapa pula? Siapa yang nak baca lagi 5 juzuk? Lagi 5 juzuk saya dengan isteri saya akan baca. Saya 1 juzuk, isteri saya 4 juzuk. Tapi bang, takkanlah isteri abang 4 juzuk, sian. 1 juzuk banyak bang. Tak apa, isteri saya ada 4 Ustaz. Jadi seorang satu lah, kan? Jadi bila kita duduk sekali dengan orang yang hafal Quran, datang budak tahfiz, contoh 25 orang. Kita, isteri kita yang 4, duduk sekali. Bila kita duduk sekali, barulah kita rasa kerdil. Aku mat semalam, bila duduk baca dengan budak tahfiz mat, aku rasa segan. Kenapa? Budak tahfiz tu muda-muda lagi, umur 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Walaupun muda, bacaannya sedap mat. Kadang-kadang bunyi bayati, kadang-kadang bunyi hijaz, kadang-kadang bunyi nahawan. Tak macam kita mat, kita kadang-kadang bunyi K-pop, dangdut, macam-macam kita. Terkejut budak tahfiz dengar, dia ni kaki dangdut pakcik ni. Bila aku baca dengan budak-budak tahfiz, yang panjang dipanjangkan betul, yang pendek dipendekkan betul. Okey, kita masuk solat isyak, kita azan seketika, kemudian kita sambung sedikit lagi.
Jadi insya-Allah saya minta izin untuk sambung sedikit lagi syarahan kita pada malam ini. Jadi bila kita membaca Quran bersama dengan orang yang lebih hebat berbanding kita, barulah kita akan rasa kedil. Sebab itu dalam apa jua ibadah, kalau tak nak rasa hebat dalam ibadah yang kita buat, duduk dengan orang yang lebih hebat. Satu hari Nabi mendatangi seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni merupakan salah seorang dari 3 orang sahabat Nabi yang hebat dalam bab Quran. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Mas'ud, dan yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Jadi satu hari Nabi jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, "Ya Ubay, innallaha marani an aqra 'alaika suratal Bayyinah." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah menyuruh aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah ke atas kamu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Wa qad sammani lak ya Rasulullah." Ya Rasul, kalau bahasa kita, kau biar betul Allah sebut nama aku ya Rasul. Iya, kata Nabi. Kemudian fabaka Ubay radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu bila Nabi kata, "Ya, Allah sebut nama kamu wahai Ubay," menangis Ubay bin Ka'ab. Sebab apa Ubay bin Ka'ab menangis? Sebab namanya disebut oleh Allah. Macam kita lah disebut nama kita oleh pengurusi puji kita. Saya kalau dengan Hajiman, saya seronok, Hajiman bagus. Orang lain kalau solat fardu 5 kali sehari, Hajiman 6 kali sehari. Macam mana pula 6? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, solat jenazah 6 kali sehari. Oh, kita bila dengar nama dipuji, bangga kita. Itu baru manusia biasa. Datang sultan ke tempat kita, kita pun belanjalah roti canai yang kita buat. Sultan datang ke rumah saya, "Ni saya belanja." Sultan pun esok nak umumkan pilihan raya. Contohnya, kata Sultan, "Sebelum saya nak umumkan ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Din yang duduk di Darul Falah, Kampung Penan Muslim Bintulu. Sebab dulu saya datang, dia belanja saya roti canai dengan teh tarik." Jadi orang yang buka TV 1, keluar Pak Din namanya. Buka TV 2, Pak Din. TV 3, Pak Din. TV 4, Pak Din. Pak Din manjang. Pak Din daripada tak terkenal jadi terkenal. Orang datang Bintulu, nak cari siapa? Nak cari Pak Din Sultan, kata dia. Kenapa? Yelah, hari tu tengok PRU buka TV, Pak Din, Pak Din, Pak Din. Disebut namanya oleh Sultan, bangga Pak Din. Pak Din lepas tu tak pergi dah masjid, duk layan TV pula, orang duk jemput. Pak Din Sultan, Pak Din Sultan. Popular. Sebab apa? Disebut namanya oleh Sultan. Itu makhluk lagi. Ini bayangkan Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh pencipta kepada makhluk, iaitu Allah. Sebab itu bila Ubay bin Ka'ab dengar namanya disebut oleh Allah, menangis Ubay bin Ka'ab. Sebab apa Ubay bin Ka'ab boleh disebut namanya oleh Allah? Sebab Ubay bin Ka'ab ahlullah, ahli Allah. Macam mana nak jadi ahli Allah? Jadi ahlul Quran, jadi ahli Quran. Macam mana nak jadi ahli Quran? Jadi sahabat kepada Quran. Macam mana nak jadi sahabat kepada Quran? Kata ulama buat 4. Yang pertama baca Quran. Yang kedua tadabbur, belajar apa yang Quran sebut, ajar kepada kita. Yang ketiga bila dah belajar, jangan lupa amal. Yang keempat bila dah amal, sebarkan pula kepada orang lain. Jadi bila kita buat 4 perkara, kita akan diiktiraf sebagai sahabat Quran. Bila jadi sahabat Quran, digelar sebagai ahlullah, ahli Allah, seperti Ubay bin Ka'ab. Sebab itu kata Imam Qurtubi, kenapa Nabi disuruh oleh Allah untuk bacakan Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab? Kata Imam Qurtubi, liyu'alliman nas at-tawadhu', untuk mengajar manusia tentang erti tawadhu'. Nabi dengan Ubay bin Ka'ab, siapa yang lebih mulia dan hebat? Tentu pastilah Nabi. Walaupun begitu kata Allah, "Wahai Rasulullah, bacakan Al-Bayyinah ke atas Ubay bin Ka'ab yang lebih rendah berbanding kamu." Makna kata tawadhu'. Kita hari ni bila baca Quran, suara kita sedap, dengar member tak pandai baca Quran, jangan kita hina. Pak Man, umur 60 dah, baca pun terkekek-kekek lagi. Huruf ba tertukar dengan huruf sa. Apa keheh dia ni? Jangan kita pilih.
Sepatutnya kita ajar, man aku tengok kau tak erti baca Quran, meh aku ajar man. Kau ikut aku ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ikut. Selagi mana kita ajar dia dan dia faham apa yang kita ajar lalu dia amalkan mengikut ilmu yang kita ajar, maka selagi itulah kita dapat pahala. Sebab itu hari ini dengan Quran kita kena berakhlak. Sebab Quran akhlak Nabi. Akhlak Nabi seperti Quran. Quran pernah berubah tak? Tak pernah berubah. Walaupun satu huruf, walaupun satu baris tak pernah berubah. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bagaimana kita nak menjadi sahabat kepada Nabi? Menjadi dan mencontohi golongan al-muqarrabun. Muqarrabun ialah golongan yang didekatkan dengan Allah. Siapakah mereka? Iaitu golongan-golongan sahabat Nabi dahulu yang mula-mula masuk kepada Islam. Sebab sahabat Nabi dulu bukan senang nak masuk Islam. Sebab ketika itu Islam seakan-akan agama yang pertama kali mereka dengar. Macam kita hari ini nak sampaikan Islam senang, feedback banyak. Pakcik masuk Islam, pakcik, tengok kawan-kawan pakcik masuk Islam, tenang semuanya. Gembira semuanya. Orang kata masuk Islam miskin, tak, kaya elok je. Bila kita nak ajak orang masuk Islam, kita punya testimoni banyak, senang zaman hari ini. Tapi dulu bila Nabi nak ajak sahabat-sahabat masuk kepada Islam, bukan senang. Sebab Islam tak ada testimoni ketika itu. Walaupun begitu, ada sahabat-sahabat yang bila dengar Nabi sebut terus percaya. Itulah muqarrabun, yang masuk Islam tanpa banyak tanya. Ada orang banyak tanya, kau biar betul Muhammad, agama kau bawa ni tak pernah dengar lagi ni. Testimoni pun tak ada, feedback pun tak ada. Tapi lain dengan Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain, bila dengar ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, terus percaya dan peluk kepada agama Islam. Sebab itu hari ini kalau kita nak jadi sahabat Nabi di syurga, jadi seperti muqarrabun. Apakah ciri-ciri muqarrabun? Allah sebut dalam Quran, yang pertama dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Muqarrabun kata Allah, sifat yang pertama kalau kau nak jadi seperti mereka, yang pertama mereka dulu kata Allah digelakkan setiap hari oleh orang kafir di Mekah. Digelakkan. Alah ustaz, kalau setakat kena gelak kami boleh tahan ustaz. Belum tentu. Kita malam ni datang pakai jubah, pakai serban 3-4 tingkat, ridak belah kanan, kayu sugi 2 batang dalam poket. Member tengok, member beli. Dia lain macam kau hari ni. Selalu kau datang pakai pagoda, itu pun poket belah belakang. Lain macam kau datang hari ni, berserban bagai, berjubah bagai. Dah macam Habib aku tengok. Nampak sangat munafik kau Din. Kita pun kena pilih, kita terasa. Esok datang masjid pakai seluar pendek je. Sebab apa? Orang gelakkan kita. Bila kita nak berubah jadi baik, daripada pakai t-shirt, pakai jubah, orang gelak. Alah, tak payah nak berlakon jadi ustaz lah, kau tu pun menipu Din. Kena gelak, kita terasa. Kita pun kembali kepada orang yang biasa, tak pakai jubah, tak solat. Sebab apa? Kena kutuk. Tapi sahabat dulu, kena gelak hari-hari. Apalah Abu Bakar boleh ikut Muhammad. Boleh kau percaya Abu Bakar? Muhammad duk cerita syurga neraka yang tak nampak, malaikat catat dosa pahala yang tak nampak. Boleh kau percaya orang macam tu Abu Bakar? Walaupun digelakkan setiap hari oleh orang kafir, Abu Bakar relax. Dia tak terasa dan dia tak kembali kepada kafir. Dia relax. Lantang kau lah nak kata aku gila ke Muhammad gila, aku okey. Jadi kita hari ni kalau kita nak buat baik, orang duk gelakkan kita, tak payahlah dia nampak sangat munafik, jadi jahat sudahlah. Tapi kita maintain baik, kita golongan muqarrabun. Kebal dengan ketawa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak jadi muqarrabun sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi di syurga, ialah pada ayat 30 surah Mutaffifin, wa iza marru bihim yataghamazun. Mereka ni bila lalu depan orang kafir pandang sinis, mengedip-ngedipkan matanya. Lalu orang beriman depan orang kafir, lalu orang kafir di Mekah pada ketika itu mereka pandang sinis. Kau tengok tu Abu Bakar, orang gila. Iyalah,
Benda tak nampak dia percaya. Kenapa? Pandang sinis, pandang lekeh. Jadi kita hari ni kalau tak nak memandang lekeh kepada orang, nak jadi seperti muqarrabun, jangan ikut perangai orang kafir pandang sinis. Sebab itu dalam Islam dia ajar kepada kita cara nak mandang orang supaya tak sombong. Yang pertama, kalau kita orang muda tengok orang tua, macam mana nak bina hormat, katakan kepada diri kita, ni Wan, kau tengok ni Abu Amin tu pengurusi kita, dia tu dah pengurusi, pasti pahala banyak daripada kita, solat jemaah tak tinggal. Umur dia 60 tahun, 60 tahun dia solat jemaah. Kita jangan kata jemaah, solat pun tak pernah. Jadi dia lebih mulia berbanding kita. Itu orang muda tengok orang tua. Yang kedua, orang tua pula pandang orang muda. Macam mana supaya kita tak sombong? Ni Pak Man, tengoklah budak muda sekarang, memanglah diorang muda lagi, tapi diorang baru 30 kalau buat jahat pun tak sebanyak kita. Kita dah 60 tahun buat dosa. 60 tahun buat dosa dengan 30 tahun buat dosa, sudah pastilah kita lagi banyak, dosa kita lagi banyak, maka dia lebih mulia berbanding kita. Itu agama ajar supaya dengan orang muda jangan kau sombong sangat, kena raikan juga. Yang ketiga, bila pandang orang kafir pun agama ajar jangan kau pandang sinis. Pandang macam mana kata agama? Orang kafir tu yang bukan Islam, memang dia tak Islam sekarang. Bayangkan nanti kalau di hujung nafasnya masuk Islam, dia yang orang paling beruntung. Contoh hari ni dia tak Islam, malam ni dapat hidayah masuk Islam, esok meninggal. Itulah orang yang paling beruntung. Engkau 30 tahun kau enjoy dekat Sarawak, kau enjoy dekat dunia sebagai orang tak beriman, pumpang sana pumpang sini, disco kau pergi, arak kau minum. Malam kau dapat hidayah, mengucap syahadah, esok kau meninggal, masuk syurga, sambung seronok dalam syurga. Oh, ini orang kata senang buat duit punya member. Oh, kau dah menjoli seronok dekat dunia, kau sambung pula seronok dekat syurga. Ini orang paling beruntung, tapi jarang dapat lah. Yang paling tak beruntung kita, 60 tahun solat jemaah, 60 tahun bayar zakat, 60 tahun baca Quran, malam tadi tergelincir, keluar daripada Islam, esok mati, masuk neraka kita. Dah dekat dunia tak merasa arak, tak merasa gelap, tengok-tengok masuk neraka, tak merasa juga arak dalam syurga. Itu dia. Sebab itu Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu pada pengakhiran. Yang paling penting pengakhiran. Tengok orang yang tak Islam, orang yang tak solat, memang dia tak baik sekarang, hujung belum tentu. Yang patut kita risau, aku ni dah baik, macam mana nak pastikan hembusan nafas terakhir sebagai hembusan seorang Muslim. Itu yang patut kita risaukan. Jadi Islam ajar kepada kita, kamu tengok orang kafir jangan sombong sangat. Kerja kamu ialah pandang mereka dengan pandangan hidayah. Dia ni mudah-mudahan Allah kurniakan hidayah. Yang keempat, pandang orang yang jahil. Orang yang jahil pun Islam suruh kita hormat, jangan kau pandang sinis. Macam mana nak pandang dengan pandangan hormat? Agama ajar kepada kita, dia tu tak solat sebab dia jahil, tak tahu. Kita yang tahu, datang surau, ustaz kata baca Quran, kau baca tak? Kau tak baca. Ustaz kata solat jemaah, kau solat jemaah tak? Kau tak solat jemaah. Engkau ada ilmu tapi kau tak buat, dengan dia tak ada ilmu dan dia tak buat, mana lagi teruk? Engkau dah tahu kau tak buat, member tak apalah tak tahu. Itu cara kita nak pandang orang yang jahil. Dan yang seterusnya, pandang orang berilmu. Agama ajar kita macam mana nak hormat. Dia tu confirm orang berilmu, kita tak berilmu, sudah pastilah darjat yang lebih tinggi berbanding kita di sisi Allah. Jadi itu cara agama ajar kita. Lepas ni tuan-tuan pandang budak, jangan nak rasa sombong. Pandang orang tua hormat, pandang orang yang bukan Islam kita sayangi, pandang orang yang lebih berilmu daripada kita, kita sanjung. Supaya apa? Mata kita dan pandangan kita sentiasa menunduk, bukan meninggi, mendabik dada dan sebagainya. Jangan jadi seperti orang kafir yang Allah sebut, lalu muqarrabun, sahabat Nabi, pandang sinis. Itu perangai yang perlu kita jauhkan. Yang ketiga, ciri muqarrabun yang seterusnya kata Allah pada ayat 31 surah Mutaffifin, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Mereka ni suka membawang, menceritakan keburukan orang Islam sampai ke rumah. Tadi dekat jalan mereka membawang, kau tengok Abu Bakar gila, boleh percaya benda tak nampak. On the way nak balik, sembang lagi atas motor.
Abu Bakar tu gila aku rasa. Benda tak nampak boleh dia percaya ya. Sampai kat rumah sambung lagi tengah makan. Ni nak cerita sikit jumpa Abu Bakar ni. Abu Bakar yang mana? Yang gila tu lah. Yang percaya benda tak nampak, kiamat dan semuanya tu. Jadi perangai orang kafir dulu, dia cerita buruk tentang orang bukan hanya di masjid. Sampai ke rumah dia cerita. Datang masjid, Tok Imam terkoyak kain pelekat. Dia cerita kat member sebelah. Tadi kau perasan tak Tok Imam bila sujud nampak punggung tadi? Kenapa pula kan koyak keluar dia punya kain pelekat? Naik motor cerita lagi kat member, balik cerita lagi kat orang rumah. Jadi ini perangai jahiliah, membawang ataupun menceritakan keburukan orang sampai ke rumah. Perlu kita jauhkan. Dan yang keempat sebagai penutup, bagaimana kita nak mencontohi sifat al-muqarrabun, sahabat Nabi dahulu yang mula-mula masuk Islam supaya kita menjadi sahabat Nabi di syurga, ialah pada ayat yang ke-32 surah Mutaffifin, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Orang muqarrabun dulu mereka dipanggil sesat. Lalu depan orang yang tidak beriman, mereka kata itulah orang sesat. Tapi Abu Bakar dan sahabat yang lain lawan tak? Kata tak, engkau yang sesat, bukan aku yang sesat, tak lawan. Sebab apa? Sebab iman. Kita jangan kata dipandang sesat. Orang tegur kita pun kita dah marah dah. Orang tegur kita ni, Haji Wan nak tegur. Saya tengok Haji Wan dah lama dah. Bila angkat takbir, angkat tu tinggi sampai ke bumbung, tapi sebut tidak. Padahal bila solat tu yang rukun dia ialah sebut Allahu Akbar. Tuan-tuan tak nak angkat tangan pun tak apa, itu sunat. Yang rukun wajib buat sebut tu Allahu Akbar. Tapi berapa ramai orang tak sebut. Kita tanya dia, Den, kenapa kau tak sebut Allahu Akbar? Aku tak nak riak, aku nak tawaduk, kata dia. Bukan soal riak, bukan soal nak menunjuk-nunjuk. Memang kau kena sebut Allahu Akbar. Itu rukun. Ataupun tak nak angkat Allahu Akbar, tak apalah. Cuma tak dapatlah pahala angkat takbir guna tangan tu. Yang penting kena sebut Allahu Akbar. Kita tegur Haji Wan, tak boleh, kena sebut. Kalau tengok angkat takbir punya tinggi sampai ke bumbung, tapi sebut tidak, tak sah juga. Kita marah. Engkau nak tegur aku. Aku setakat ni solat 30 tahun di Masjid Darul Falah. Ni belakang aku, jemaah aku bukan kaleng-kaleng. Belakang aku ni ustaz. Ustaz pun tak pernah tegur aku, kau nak tegur aku. Kau apa? Saya Tok Siap lah. Tok Siap kau senyap. Tok Siap nak tegur aku. Ustaz tak tegur, Tok Siap nak tegur. Engkau basuh tandas sudahlah. Itu kita bukan kata sesat. Member tegur sikit je, bang, salah bang, kena betulkan, kena sebut. Itu pun kita dah marah, apatah lagi kalau kita dipanggil sesat. Lagilah kita marah. Tapi sahabat Nabi, orang kata sesat ke, orang pandang sinis ke, orang kata gila ke, sahabat muqarrabun dia tak marah. Sebab apa? Sebab di hujung ayat surah Al-Mutaffifin, Allah janjikan kepada mereka, wahai muqarrabun, bersabarlah kamu. Sebab dekat dunia ni, kalau mereka ketawakan kamu, kamu ketawakan balik, mereka dapat dosa, kamu dapat dosa. Habis sampai bila Ustaz kita nak sabar? Bila kita boleh balas balik? Ketika di akhirat kelak. Sebab itu hari ini Islam ajar kepada kita, kalau orang buat baik, dibalas lebih baik. Kalau orang buat jahat, balas baik. Orang baling batu kat kita, kita baling bunga. Tapi Ustaz dah 2 kali Ustaz dia baling batu, baling juga bunga. Dah 3 kali Ustaz, baling juga bunga. Kali ketiga, sekali dengan pasu kita baling. Kan? Padan muka engkau. Kita ni ada tahap sabar juga. Jadi begitulah. Muqarrabun difahamkan oleh Allah, sabar. Sebab apa? Nanti bila mana engkau masuk syurga, dalam Quran ceritakan, kita pula yang akan gelakkan kepada orang kafir. Tapi gelak kita kepada orang kafir di akhirat, tiada dosa, tiada pahala. Itulah yang dibenarkan. Tapi kalau dekat dunia, dia tertawakan kita, kita tertawakan balik, masih lagi dikira sebagai dosa di sisi Allah. Sebab itu, hari ini macam mana nak jadi sahabat Nabi, jadilah seperti muqarrabun yang sabar dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, saya simpulkan balik 4 perkara yang perlu kita lunaskan. Yang pertama, banyakkan sujud, iaitu solat.
Yang kedua, menggunakan Quran dan hadis Nabi sebagai panduan. Yang ketiga ialah dengan kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Yang keempat, mencontohi golongan muqarrabun, iaitu para sahabat yang mula-mula masuk kepada Islam tanpa banyak bertanya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tidak baik sama-sama kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.